Selamat pagi murid-murid, bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 bersama Cikgu Rita. Sila buka buku aktiviti muka surat yang ke-15, buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3, jilid 2, muka surat 15. Muka surat 15. Hari ini kita masuk ke unit 15. Di bawah tema indahnya seni dan budaya kita. Baiklah, mari kita baca arahan untuk aktiviti 1. Berikan penjelasan secara bertata susila. Kemudian lakonkan. Baik, ini adalah perbualan di antara Alia dengan neneknya. Kemudian murid-murid dikehendaki memberikan penjelasan secara bertata susila berkaitan dengan perkara-perkara yang akan disebut oleh nenek. Di sini kita melihat ada beberapa gambar tentang perhiasan diri tradisional. Gambar pertama ialah anting-anting, iaitu perhiasan yang dipakai di bahagian telinga. Gambar seterusnya ialah dokoh ataupun perhiasan yang dipakai di bahagian dada. Seterusnya ialah pending. Pending ialah perhiasan yang dipakai di bahagian pinggang. Seterusnya ialah cucuk sanggul. Cucuk sanggul dipakai sebagai perhiasan di bahagian kepala. Dan gambar seterusnya ialah gelang tangan. Gelang tangan ini dipakai di pergelangan tangan sebagai hiasan di bahagian tangan. Okey, mari kita baca apakah kata nenek Alia kepada Alia. Alia, mari nenek tunjukkan alat-alat hiasan tradisional nenek yang masih tersimpan elok. Jadi Alia menjawab, cantiknya. Apakah yang dipuji oleh Alia? Baik, kita lihat tadi nenek menunjukkan alat-alat hiasan tradisional. Jadi Alia memuji alat-alat hiasan tradisional nenek tersebut. Jadi penjelasannya ataupun sambungan kata-kata Alia di sini ialah cantiknya alat-alat hiasan tradisional nenek ini. Cantiknya alat-alat hiasan tradisional nenek ini. Itu adalah sambungan kata-kata Alia. Nenek berkata lagi kepada Alia, Ya Alia, kebanyakan hiasan tradisional ini diperbuat daripada emas, perak dan tembaga. Jadi Alia berkata, jika diperbuat daripada emas, lihat murid-murid dikehendaki beri penjelasan daripada kata-kata ini Kita lihat perkataan emas. Emas adalah bahan yang mahal dan susah untuk didapati. Jadi murid-murid kena memberikan penjelasan secara bertata susila tentang emas. Jika diperbuat daripada emas, tentu harganya mahal. Itu adalah sambungan ataupun penjelasan yang diberi oleh Alia tentang emas. Jika diperbuat daripada emas, tentu harganya mahal. Kemudian nenek berkata lagi, ini pending. Ini dia pending Murid-murid lihat gambar. Pending dipakai di bahagian mana? Di bahagian pinggang, betul. Kita lihat, ini pending. Tahukah Alia pending dipakai di bahagian mana? Jadi kalau tahu mestilah Alia jawab tahu kan? Ya nek. Alia akan menjawab, ya nek, koma, ada koma di situ. Ya nek, pending dipakai di sini pending dipakai di bahagian pinggang. Ya nek, koma, pending dipakai di bahagian pinggang. Kemudian nenek berkata, ya Alia. Dan Alia berkata pula, ini mesti cucuk sanggul. Lihat ada noktah di sana. Jika murid-murid menyambung ayat ini, huruf pertama di bahagian hadapan mestilah menggunakan huruf besar. Huruf besar.
Kerana di sini ada noktah. Ingat ya murid-murid, ini mesti cucuk sanggul, kata Alia. Jadi, murid-murid dikehendaki memberikan penjelasan tentang cucuk sanggul. Jadi, murid-murid boleh kata, cucuk sanggul dipakai di bahagian kepala. Cucuk sanggul dipakai di bahagian kepala. Kemudian nenek berkata lagi, ini pula namanya doko. Lihat gambar murid-murid. Yang mana satu doko? Yang ini doko. Ini gambar doko. Doko diletak di bahagian mana murid-murid? Coba perhatikan gambar. Ya, betul. Doko dipakai di bahagian dada. Ya, seperti rantai leher. Tetapi diletak di bahagian dada. Lihat. Kemudian mari kita lihat semula. Ini pula namanya doko. Alia kena memberikan penjelasan tentang doko. Jadi Alia boleh katakan doko dipakai di bahagian dada. Doko dipakai di bahagian dada. Kemudian nenek berkata lagi, untuk nampak lebih bergaya, nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Kemudian yang ini murid-murid kena fikirkan ya. Alia menyebut gelang tangan. Jadi murid-murid perlu memberikan penjelasan tentang gelang tangan ini. Lihat gelang tangan dipakai di mana? Kemudian agak-agak gelang tangan ini diperbuat daripada apa? Kata nenek tadi, perhiasan ini diperbuat daripada emas, perak dan tembaga. Jadi, kita andaikan gelang tangan ini diperbuat daripada emas. Betul. Jadi, murid-murid boleh katakan begini. Gelang tangan ini diperbuat daripada emas dan dipakai di bahagian tangan. Gelang tangan ini diperbuat daripada emas dan dipakai di bahagian tangan. Apa kata nenek? Betul Alia. Kemudian Alia berkata lagi, anting-anting pula. Lihat anting-anting dipakai di bahagian mana? Betul. Anting-anting pula dipakai sebagai perhiasan di bahagian telinga. Anting-anting pula dipakai sebagai perhiasan di bahagian telinga. Jadi apa kata nenek? Bijak cucu nenek. Jadi Alia kena ucapkan apa? Terima kasih nenek. Murid-murid boleh juga memanjangkan ayat di bahagian terakhir ini. Terima kasih nenek kerana menunjukkan alat-alat hiasan tradisional ini kepada saya. Atau murid-murid boleh juga berkata, terima kasih nenek. Itu yang pendek boleh, yang panjang juga, ayat yang panjang juga boleh. Jadi murid-murid, pastikan murid-murid menggunakan huruf besar di tempat yang betul. Di permulaan ayat, mestilah menggunakan huruf besar. Selepas nokta, murid-murid perlu menggunakan huruf besar bagi huruf yang pertama. Di sini juga, huruf pertama mesti menggunakan huruf besar ya. Faham murid-murid? Baiklah, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar. Hantar tugasan murid-murid ke Google Classroom kelas kita ya. Baiklah, selamat belajar.